Akan ketahui mengenai dengan perkara tersebut secara rincinya insya-Allah bersama dengan tetamu kita, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Nazdeni Ardian bin Haji Johan, merupakan pegawai pemasaran dan juga perhubungan awam Kanan yang kita jemput ke studio Rampai Pagi pada pagi ini. Ya, bersama dengan Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah pada pagi. Macam pada biasa memang kami di sana kerja lah hari Jumaat. Jadi tidak ada bezanya lah. Datang bangun pagi awal. Jadi cuaca pun okey. So alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi moodnya tetap sama. Yes, moodnya tetap sama. Tetap mood sama. kerja. Jadi lebih mesra kita panggil Tuan Denny ya. Yes, Denny sahaja. Denny sahaja. Baik, silakan. Baik Tuan Denny, mengenai dengan Movember ini mungkin Tuan boleh menerangkan dengan lebih lanjut mengenai dengan tujuan utama kempen Movember ini diadakan setiap tahun khususnya pada bulan November ini. Silakan Tuan. Okey, jadi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Movember ini merupakan kempen yang diadakan setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan lelaki. Jadi ini merupakan satu inisiatif yang diadakan dari beberapa buah negara dan lebih-lebih di negara Brunei Darussalam. Kempen ini memberikan tumpuan kepada kesedaran pencegahan kanser prostat, kanser testis, penjagaan kesihatan mental serta cara hidup sihat yang aktif. Jadi ini ada antara 4 area yang memang diberikan perhatian kerana ianya telah dikenal pasti sebagai area-area yang menjadi bebanan bagi kaum lelaki secara purata. Jadi kempen Movember diraihkan setiap November seperti namanya Arab miripkan sama di bulan November di merata tempat seluruh dunia seperti saya yang maklumkan tadi, dan dengan mengadakan pelbagai aktiviti, inisiatif dan juga projek ataupun program yang menjurus kepada meningkatkan kesihatan, mengumpulkan dana bagi research dan projek-projek pada membantu sokongan kesihatan kaum lelaki. Dan juga kempen makluman awareness untuk memberitahu orang apa dia beberapa jenis penyakit lelaki yang boleh dicegah. Jadi oleh itu secara amnya boleh dikatakan bahawa tujuan utama kempen Movember adalah bagi meningkatkan kesihatan terhadap meningkatkan kesihatan kaum lelaki secara amnya di seluruh dunia. Ya. Dan kita ingin mengetahui mengenai dengan simbol utama Movember dan bagaimana ianya membantu. Mungkin dapat diceritakan mengenai dengan simbol ini. Simbol. Okay. Jadi sebelum itu mungkin izinkan kongsikan macam mana benarnya kempen Movember ini bermula lah. Jadi pertama kali perkataan Movember. Perkataan Movember merupakan gabungan dua perkataan, iaitu perkataan mustache iaitu MO dan juga ataupun misai dengan perkataan bulan November. Jadi bila digabungkan jadilah satu perkataan baru yang Movember. Yang diguna pakai sejak dulu lagi lah. Dan ianya satu kempen yang bermula pada tahun 2003 di Melbourne, Australia oleh dua orang kawan iaitu Travis Garron dan juga Luke Slattery. Mereka telah mengambil inspirasi daripada kempen kanser payudara yang telah dilaksanakan oleh ibu bagi salah seorang kawan mereka. Dan mereka nampakkan yang kempen kesedaran payudara ini berjalan dengan lancar dan mendapat ramai sokongan bagi kaum wanita yang melalui kanser payudara, dan mereka pun merasa ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kaum lelaki juga, lebih-lebih bagi kanser lelaki iaitu prostat. Jadi daripada situ timbulnya Movember. Dan misai ini tentunya misai merupakan satu lambang yang visual bagi lelaki lah, especially lah. Jadi saya pada kali ini memang mencuba untuk merapi-rapikan pada bulan November. InsyaAllah boleh ikut serta dalam kempen sokongan ini. Jadi seperti yang dilihat, misalnya ini ia sangat visible. Tadi berjalan, tadi di luar, di kawasan awam, nampak yang dulu indah kita atunya. Sekarang ni misalnya itu macam indah dia atau dijaga. Pasal bulan ni bulan November. Jadi dari nampak yang satu visible
dan ia membuka perhatian pada orang ramai untuk membuka percakapan, to start a conversation lah ni orang. Dan sana tu boleh tani break the ice sampai cakap, okey, tahu kita kah kanser prostat, kanser ni, kita ni pun maklumlah kaum lelaki Inda mudahkan open up. So macam sebagaimana kanser payudara sebelumnya in Oktober ada mendapat kempen sendiri, jadi mereka merasa November ini padatlah diadakan bulan November dengan tema dan menggunakan simbol yang nyata dan clear. Kalau kita ni kan bercakap muscle apa, mungkin payah kali. Misalnya ada naturally kan nampak. Lelaki, ya. Ya, jadi mungkin itu adalah sebab kenapa ianya itulah misai. Ianya lambang melambangkan kelelakian dari berapa tahun yang lalu juga. Jadi cuma itulah. Itulah sedikit sebanyak sejarah mengenai dengan sambutan bulan November ini yang mengambil perkataan mustache dan juga November. Dan dapat diketahui juga inilah masanya ada cabaran untuk menjaga misai dan juga facial hair. Untuk tidak mencukur lah. Dan itu adalah seperti yang Tuan Denny katakan tadi, untuk memulakan satu dialog. Bersama Inda cukurkah bulan ini? Inda tahukah bulan ini bulan November. Dan itulah cara kita ni untuk meningkatkan kesedaran mengenai dengan kesihatan lelaki ini. Dalam hal ini, Tuan tadi ada memperkatakan mengenai dengan kanser yang dihidapi oleh para lelaki, iaitu kanser prostat dan kanser testis. Jadi mungkin Tuan Denny boleh menguraikan dengan lebih lanjut lagi mengenainya. Okey. Jadi ada mungkin terdapat sedikit kekeliruan lah. Jadi kanser lelaki ada dua ni. Jadi satu kanser prostat dan satu kanser testis yang hanya akan berada di kalangan kaum lelaki sahaja. Tetapi kalau tadi bercakap pasal kanser yang kerap dialami oleh kaum lelaki, jadi atau ada lagi. So kanser khas lelaki ada dua. Ada lagi. Tapi yang ni yang top 3 yang andang lelaki alami atau ada 3. So kalau boleh saya kongsikan dululah. Jadi yang pentingnya kali kaum lelaki ni kanser yang kerap dialami top 3 is nombor 1 kanser colorectal. Number 1. Jadi kebanyakan kaum lelaki bila dikumpul di teli lah jumlahnya, kebanyakannya banyak kaum lelaki kansernya adalah kanser colorectal, kanser usus. Keduanya kanser paru-paru. Ketiganya kanser prostat. Jadi memang kalau kanser-kanser lain itu adalah amat penting juga. Walau bagaimanapun 3 ini tak dulu diperhatikan pasal ia top 3. Yang lain memang dipantau. Kalau kami bagi pencegahan apa, this is where we start lah bermulanya. Kalau mengenai dengan kanser khas lelaki atau ia memang khas lelaki pasal ia terjadi pada kawasan rumit lelaki lah. Jadi prostat ni macam ia an organ lah tu, andang di bawah pundi kencing. Andang tugasnya organ untuk mengeluarkan cecair lah bagi kaum lelaki. Dan satu lagi kanser testis, andang kita ni punya tu lah, tempat pembuatan tu lah macam cecair-cecair untuk atau. Jadi andang khas lelaki saja. That's why itu penting because kita ni secara manusia mungkin merasa a bit malu lah kalau akan berjumpa doktor, akan bercakap sebenarnya ni. Kalau kanser paru-paru, tadi okey paru-paru common. Kanser kulit, kanser apa lagi tu, di mana-mana pun lah. Jadi kita ni Indah merasa terlalu malulah. Tetapi bila terkena kat kawasan kanser yang kawasan sulit ni, mungkin kaum lelaki merasa malu. Dan sudah malu, Indah mau berjumpa. Indah mau bercek. Kalau sudah Indah mau bercek, Indah tahu orang akan tahu. Dan bilanya sudah ke stage yang terlanjut, 3 ataupun 4, ia punya perlu option untuk rawatan berkurangan. Dan peluang untuk sembuh pun agak sukar lah. Bukannya impossible, tetapi janganlah sampai ke sana. Jadi that's why kita ni mempertekankan juga ada 2 jenis. Bila tadi bercakap dengan kanser lelaki ini, kanser yang tertinggi which is 3 buting, dan juga kanser lelaki khas which is yang orang nak malukan bercakap. Dua-duanya amat penting, dan lagi orang takutkan bercakap, lagi jarang orang akan turun untuk bercek ataupun membuat pemeriksaan.
Jadi itulah yang barangkali dapat saya kongsikan mengenai kanser lelaki dan juga perbezaannya top 3 cancers yang dihadapi oleh kaum lelaki dan juga kanser hasas lelaki. Being top 3 is kanser kolorektal, kanser paru-paru dan juga kanser prostat yang ketiga. Juga satu dikongsikan sebanyak 27% sepanjang hayat lelaki ia ada 27% kira 1 in 4 lah, like a quarter akan menghidap penyakit kanser. Jadi ini kirakan anggaran lah mengenai statistik yang sudah. Kalau kita ni mengira ada 4 orang lelaki dalam bilik, seorang itu besar kemungkinan mungkin menghidapi kanser. Jadi that is how prevalent, how kerapnya ada kanser di kalangan kita ni di negara Brunei Darussalam dan di dunia. Jadi harapan kami boleh membagi penggambaran lah. Kalau kita ni ada gaji, 25% kena simpan, terasa tu. Sama je macam mana kita ni kaum lelaki, kalau 25% daripada abang-abang adik ayah tadi semua, India lagi dapat hidup dengan biasanya, kita ni pun memang akan terasa. So itulah sebagai gambaran kali. Ya, mungkin nanti di kesempatan yang lain mungkin kita ni dapat bercerita ataupun mengenal pasti mengenai dengan simptom atau apa yang lebih mendalam. Tapi kita ingin memfokuskan daripada segi langkah-langkah pencegahan ataupun mengurangkan risiko kanser ini yang top 3 ini, terutama sekali yang baru saja dijelaskan. Bolehkah Tuan kongsikan langkah-langkah tersebut secara amnya? Boleh. Ya, silakan. Sebelum itu mungkin saya boleh juga seperti yang Tuan maksudkan tanda-tanda. Saya boleh kongsikan beberapa tanda-tanda yang yang ingin mengetahuilah tapi kalau ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, berjumpatah dengan doktor, turuntah dan bertanyakan. Tapi secara amnya boleh dikongsikan beberapa tanda dan kemudiannya saya akan kongsikan beberapa langkah yang boleh diambil. Jadi merujuk kepada kanser kolorektal lah, antara tanda-tanda kalau ketanya ini mempunyai kanser kolorektal adalah kekerapan buang air besar yang berubah. Jadi kalau pada lazimnya ketani ada schedule untuk tahun ni makan macam mana, dan ni diet macam mana, ketani anang akan pembuangannya ada estimate time-nya lah. Ini ganjil. Tapi kalau benda tu usulnya macam perkara kecil, dapat. Tadi ada checklist. Tadi cek lagi yang satu. Perut tidak selesa atau kesakitan di perut yang tidak menghilang. Jadi tidak menghilang ini seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Jangan dipikirkan macam apa-apa tu sakit perut kali. Tapi 3 minggu sudah. Jadi ada 2 sudah tu. Kita kekerapan, membuang air besar dan juga sakit perut. Kalau tu kita cakap, ini perkara biasa, macam denial lah, the guilt dapat. We go down the checklist. Ini berapa checklist? Najis berdarah ataupun berwarna hitam. Tu kira petanda sudah tu. Pun kalau kata ini macam setengah orang lelaki dapat tu sekali saja, turun lagi. Saya teruskan, kurang berat badan yang tidak dirancang atau tidak diingini, mungkin tadi ada diet, kata ini pun makan macam biasa tapi tiba-tiba merosot di berat badan. Itu petanda untuk bawa bercek lah. Masih merasa keinginan untuk membuang. Sudah pun tadi membuang tapi macam rasa masih ada bahkan atau jadi mungkin ada something there lah, dan lemah badan dan pucat. Jadi kalau checklist ini kalau dikumpulkan semua banyak terbetik petanda tu. Walaupun ada satu betik, kita ni jangan ambil risiko. Boleh sudah kita ni turun untuk membuat itulah pemeriksaan for kanser kolorektal. Tapi dipadahkanlah ada klinik yang ini simptom, yang tanda-tanda yang didapati, apa pendapat doktor, dan doktor di sana akan membuat ujian dan akan dia itulah kalau jika perlu akan dirujuk pada pakar. Saya kongsikan lagi teruskan. Silakan. Kanser paru-paru. Jadi ini melibatkan tadi punya paru-paru. Antara tanda-tandanya batuk yang tidak hilang. Ini pun masa COVID pun tadi ada banyak merasan ya. Betul. Jadi kesannya. Ya. Jadi apa-apa saja yang mengacau ataupun menyorang berada di paru-paru ini memang antara satunya is batuk. Dan ini berhenti. Sakit di bahagian dada atau belakang. Dan dari salah satu daripada ia punya tanda sesak nafas dan juga batuk berdarah. Jadi bagi kita ni kalau sudah berdarah ni kirakan apa tu tanda besar saja tu because in the normal. So
again, kalau keluar kedapatan dan tanda ini jangan tadi pendam, jangan tadi aneh. Boleh dia tu. Boleh dia bawa cerita dengan isteri ke, adik-adik ke, ibu ke. Tapi sebagai itu dinasihatilah. Baik terjumpa. And bagi kanser prostat, tanda-tandanya termasuk sakit atau pedih pada semasa buang air kecil, kerap atau rasa hendak buang air kecil di waktu malam, nampak darah dalam air kencing. Again, the moment yang ada nampak testis darah tu, it's also quite serius lah, jangan diambil ringan. Dan aliran air kencing yang terganggu ataupun lambat. Jadi ini pedada-pedada top 3 kanser top 3 yang kolorektal, paru-paru dan juga prostat. Berbalik kepada tadi soalan pencegahan. Okey. So tadi tahu sudah tanda-tandanya kan. So, tanda-tandanya ada tadi checklist, tadi lihat okey. Ini ada. So mungkin pertama kali is kalau sudah ada bawa atau pemeriksaan. Jadi pemeriksaan kalau boleh tadi buat sebelum ada tanda, tapi kita ni memerlukan tanda untuk bertindak kadangnya. So pertama kali yang patut lakukan is saringan ataupun saringan berkala. Jadi di bawah saja sekali-sekala turun. Kalau ada yang bercakap, tanya ada doktor sama ada 3 bulan, 6 bulan mau turun ataupun bila ada tanda. So walaupun ada tanda, jadikan satu amalan untuk berjumpa dengan doktor kalau ada berubah pada badan dan bertanyakan, ini apa ni doktor? Jadi itu barangkali adalah satu langkah-langkah yang pertama yang saya kongsikan. Jadi yang kedua, berhenti merokok. Jauhkan daripada merokok, asap merokok. Jadi ramai yang tadi nampak kalau yang masih merokok, tadi tagur kan. Tapi terpulang pada diri sendiri sama ada tadi mau berubah betul, mau berhenti. Ada orang bila terkena sudah, baru mau berhenti. Which is still okay. Tapi lagi bagus berhenti sebelum ada apa-apa. Jadi merokok terbukti mempunyai kaitan pada pelbagai kanser seperti, of course, kanser paru-paru, kanser mulut, kanser leher dan sebagainya. Jadi menjauhkan diri daripada rokok memangnya akan mengkurangkan risiko seorang itu daripada mendapat kanser lah, lelaki ataupun perempuan. Atau merokok memang both dua-dua jantina pun atau. Jadi keduanya amalkan makanan yang sihat. Jadi banyak memakan buah-buahan dan sayuran dan kurangkanlah gula pada makanan. Jadi diet ini memang ekstensif dan dikongsikan oleh ramai doktor, ramai penyurang, dietitian penjagaan makanan ini penting. Jadi yang keempat is mengawal berat badan yang sihat dan amalkan kegiatan fizikal. Masa COVID mungkin dah dapat, tapi lepas ini mungkin ada alasan kali. Saya sendiri cuba seminggu sekali ataupun memang diakui payahlah untuk mengekalkan kegiatan fizikal. Kalau payah rasanya seorang, bawa berdangan. Berdua, bertiga, beramai. Indah pala. Yang tadi kan mau menjemput rakan-rakan berkongsi kegiatan fizikal kan. Jadi itu adalah penting. Jadi the other one is yang I mentioned, I want to go back lagi pada dari segi saringan ni. So saringan kanser merupakan kaedah yang utama dalam mengesan kanser pada peringkat awal. Jadi kalau tadi mengkaji memang screening saringan is yang the main way untuk tadi mendetek. Jadi harus tadi dilakukan berkala, selalu dilakukan kerap sebelum ada tanda. Kalau ada tanda, dan mesti tah. Jadi itu saya ingin tekankan. Saringan pada masa ini kerajaan anjuran Kementerian Kesihatan kalau kita melawat PPKK boleh websitenya PPKK ada saringan kebangsaan negara Brunei Darussalam. Jadi sana diorang mengutamakan ada 4 saringan, tapi maklumat lanjut boleh melawat ppkk.gov.bn. Ini untuk saringan kebangsaan dan dapatkan terbercek, perlu tunggu kami atau silakan boleh terus saja. Sebelum kita mengakhiri sesi wawancara, mungkin sedikit saja lagi mengenai dengan perancangan PJSC untuk sambutan bulan November ini. Okey. Jadi alhamdulillah kami berpulang lagi sekali pada tahun ini untuk mengadakan meraihkan bulan November ini. Dan alhamdulillah insya-Allah kami akan mengadakan satu aktiviti pada 17 satu kempen pada 17 November itu pada hari Ahad bertempat di One City Shopping Centre.
Jadi ini ianya terbagi kepada 3 kategori. Jadi kategori pertama memang majlis pelancaran kempen Movember Pantai Jurong Specialist Center yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Jaafar, Menteri Kesihatan. Dan pada hari itu juga lebih awal kami mengadakan Sunday Ride di mana lebih kurang 40 penunggang Vespa dan motosikal akan menunggang motosikal daripada Jerudong hingga ke One City sebagai satu usaha untuk meningkatkan lagi kesedaran orang ramai bahawa bulan ni bulan November kesihatan lelaki, dan marilah kita ni bersama-sama mengkongsikan maklumat, menggalakkan kaum lelaki untuk bertindak dan juga menggalakkan semua orang untuk memberi sokongan lah. Dan ketiga adalah pameran awam yang ada pada 17 hari bulan itu yang akan tutup pada pukul 5 petang. Jadi ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang kami adakan pada hari tersebut, dan kami harap bagi orang awam yang dapat mengunjungi kami pada hari itu disilakan untuk datang. Baik, terima kasih Tuan. Jadi habis kita boleh ramai-ramai mengunjungi 17 November di Kompleks Membeli Belah Salam Bigar yang mana anda boleh mengikuti kempen kesedaran kesihatan lelaki Movember. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Nazdini Ardian bin Haji Johan, Pegawai Pemasaran dan Perhubungan Awam Kanan Pusat Pakar Pantai Jerudong atas kesudian pada hari ini Tuan untuk menghuraikan mengenai dengan Movember ini, dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.